Jadi kita lihat insya-Allah tajuk yang kedua, apa sumber-sumber sejarah Rasulullah ini dipetik. Kitab-kitab, hadis Nabi dan juga kitabullah. Tiga itulah, tak lari. Okey. Insya-Allah kita sambung bulan depan selepas bulan Ramadan lah. Okey. Insya-Allah kita masuk sikit tentang syifa, tuan-tuan. Sebelum syifa tu saya ada jumpa seorang muslimat, makcik bekas ketua muslimat, tuan-tuan, Kelantan. Dia cerita satu formula ataupun satu, orang kata, rezeki Allah lah. Satu amalan dia. Ketika itu dia pergi haji tahun 90 berapa, tak ingat. Ketika itu buat pasport RM300, lebih kurang RM300. Nak pergi haji, duit dalam tabung haji RM80. Nak pergi haji macam mana? Masya Allah, dia bagi kepada saya sampaikan kepada tuan-tuan satu amalan, satu zikir, satu bacaan yang diamalkan, Masya Allah, untuk murah rezeki, untuk dapat anak, untuk mudah pergi Mekah, Insya Allah. Untuk package yang betul lah, bukan package pergi balik tidak. Insya Allah, sian tuan-tuan. Allah Akbar. Iaitu diamalkan satu ayat dalam surah Al-Baqarah Al-Baqarah 128. Ayat 128 surah Al-Baqarah. Satu amalan dia, Masya Allah, boleh pergi haji. Masya Allah. Bila semak-semak, rupanya doa Nabi Ibrahim alaihissalam ketika Nabi Ibrahim nak membina Kaabah, nak meninggikan asas Kaabah tu, yang berbunyi Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min zurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. 128 tu amalan dia. Masya Allah, dah tua dah, umur 69 67. Bila tengok dia ni perawat syifa juga rupanya, Masya Allah. Kebetulan jumpa Allah takdirkan pergi Kelantan baru ni. Masya Allah, Kelantan macam Kuala Lumpur, tuan-tuan. Hebat. Penuh, jam. Hebat, tuan-tuan. Kuala Lumpur tak ada jam tu. Pimpinan Islam tu. Okey, tentang syifa, tuan-tuan. Kita berdasarkan ada satu ayat biasa kita dengar, wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmah. Ulama kata, ulama Quran, tafsir mengatakan, Allah turunkan wa nunazzilu minal qur'ani ma huwa shifaa'. Syifa itu ditafsirkan oleh para ulama ialah penawar bagi sakit-sakit fizikal. Dia fizikal, yang nampak kanser dan sebagainya lah, demam, dedo. Okey. Yang keduanya, warahmah itu. Allah turunkan Quran untuk menghindar penyakit warahmah. Rahmat Allah iaitu penyakit-penyakit berkenaan dengan makhluk itulah, jin, gangguan dan sebagainya. Itu satu. Yang kedua, masalah dari segi emosi, stres, tertekan, suami lari, isteri lari. Kalau suami lari tak apa, dia akan balik. Isteri lari kena cari. Bahaya. Suami kita goda di suami orang lain. Orang ni banyak, tuan-tuan. Baik di Kuala Lumpur maupun Ipoh. Sama je. Yang dahsyatnya, ustaz-ustaz buat tu. Duduk pejabat agama lagi dah. Ustaz pejabat agama main dengan bini orang. Allah Allah. Kalau pejabat di ruku tak apalah. Pejabat agama. Allahu akbar, tuan-tuan. Mana nak kata lawa bini dia, tak ada lawa benar. Kalau lawa macam Dania kata tak apalah juga. Mana ustaz? Rupanya kali kedua dah, tuan-tuan. Kali kedua. Sebelum ni kali dia. Ni dengan satu pegawai, kan? Sampai suami perempuan tu dibisikkan dalam hatinya. Dibisik dalam hati, alah tak ada apa, minum-minum je. Alhamdulillah saya lawan, Ustaz. Kalau tak lawan, hanyut.
Bila saya tengok bini dia macam bodoh je, luruh benda je dia. Sampai boleh bisik hati suami dia. And the end ni last sekali nak berjumpa di hotel, masya-Allah. Pada hotel apa? Minum teh. Main golf lagi tuan-tuan. Main golf 18 lubang, 17 lubang kan. Golongan orang yang lemah fikiran ni, betul. Okey, tak apalah tu. Itulah penyakit masalah emosi pun sama, stres. Ya, yang ketiga masalah penyakit ain. Penyakit ain mata lah, ainun mata, uzunun telinga kan. Famun mulut, penyakit ain mata. Memang ada penyakit mata tuan-tuan. Bukan penyakit mata bengkak. Penyakit yang menyebabkan renungan yang tajam yang bersifat hasad dengki. Macam Haji kan, ada kamera canggih kan, awak tak ada. Awak pandang Mika dengan perasaan hasad dengki, menyebabkan Mika sakit. Sakit bukan kerana saya santar Mika, tidak. Sakit, pandang dengan perasaan hasad dengki. Celaka kamu, betul ni? Betul. Sakit. Yang kedua juga, ada pandangan yang menyebabkan melihat sesuatu yang cantik, takjub. Contohnya paling mudah, baby lah mudah. Baby boleh lahir, comelnya budak ni macam mak dia ya. Kan? Benar. Sakit budak tu. Boleh jadi sakit budak tu. Kerana pandangan mata. Itu orang tua-tua dulu, masya-Allah. Mak saya tuan-tuan, mak saya meninggal dah. Lahir tahun 1928, meninggal lama dah. Tahun 95 meninggal. Bila kita tengok baby cantik, dia kata apa? Kena sebut buruk. Buruk no, baby ni macam bapak dia. Bapak handsome dia kata buruk, tampaknya. Awak petikai, mana boleh mak tu marah suami dia, kata buruk. Tidak, masuk sebaliknya, tak boleh kata buruk, nanti budak tu sakit. Sampai sudah saya tak faham. Bila dia masuk syifa ni baru tahu ada sebabnya. Samalah macam kita bila tengok baby tu atas tilam, kita nak tengok, kena tarik bantal kan. Kena cakap apa tu kan? Rumah teri. Apa hal rumah teri pula? Kan? Nak tarik tu, adab tu rumah teri. Kan gila-gila tengok kan. Kena cakap apa itu? Allah penin. Orang tua dulu kan. Kita sampai sekarang tak tahu sebab apa rumah teri. Dulu atak rumbia rumah teri lah, sekarang tak kentin. Sama juga dengan simpang melekat 44. Kenapa tak 88? Kalau Cina tak boleh 44, tak ada orang. Simpang 88 melekat. Sebab apa 44? Betul. Mana haji yang orang lama ni? Tak ada. Tak datang ni. Pandangan mata dia terus. 44. Sakit. Sebab ada hadis, ada riwayat Nabi SAW ketika berhijrah, bergerak ke Mekah, sampai di satu wadi di Juhfah, seorang sahabat ni dia mandi. Dia mesti pandai mandi dah, tutup aurat. Jadi Al-Amru bil As ni dia tengok, masya-Allah, cantiknya. Dia sebut masya-Allah, cantiknya kulit sahabat aku ni, comel macam perempuan. Comel molek kan. Lepas tu pengsan sahabat ni. Pengsan sebab renungan mata yang begitu cantik menyebabkan orang tu pengsan. Ini penyakit ain juga, penyakit pandangan mata. Kan? Sama kita nak ngorak bini kita tu kan. Jatuh hati, tembak hati kita. Ya? Akhir Nabi sembuhkan. Kalau orang tu nak tengok macam mana, boleh kata comel. Comelnya bini, masya-Allah, kena kaitkan dengan Allah. Masya-Allah, comelnya anak kau ni macam bapak dia. Ada masya-Allah. Ya, ataupun barakallahu fik, pun boleh. Barakallahu fihi. Ya, Allah berkati kamu. Ya, masya-Allah, la quwata illa billah. Kena kaitkan dengan Allah. Itu kadang-kadang bukan kena gangguan. Ada budak nangis je. Macam Ahmad Al-Bab, maghrib dia nangis. Salah satu. Ya, ada setengah budak menangis tengah malam. Pukul 12 tak nak. 12 satu saat nangis sampai ke subuh. Tak tidur ustaz, alhamdulillah lah boleh qiyamul lail. Saya kata kan. Waktu maghrib, Allah sampai ke isyak. Biru budak tu. Ya, kena semak tengok penyakit-penyakit. Okey, kalau kopi tu gaya macam mana?
Kalau haji tegur anak teman, kan? Comelnya macam anak ustaz. Macam anak ustaz, macam ustaz. Tiba-tiba anak teman sakit. Caranya tuan-tuan, ambilkan wuduk orang tersebut. Orang yang mengatakan comel tu, tolong ambil wuduk dia, kita tadah wuduk dia, kita mandikan baby tersebut. Tapi dengan syarat buang kehak dululah. Sikit lelor kan. Nak mandi baby penyakit pula, virus kuman kulit pula. Gitu. Nak buang dia punya penyakit, penyakit ain dia panggil, penyakit pandangan mata, ainun. Ya. Kalau ada juga, kalau budak yang degil, anak degil, sama juga. Degil, cakap tak dengar, ya, melawan dan sebagainya, suami isteri ambilkan wuduk. Walaupun suami isteri juruskan untuk suami ambil wuduk, tak ada. Ya, lepas itu suami juruskan, ya, ambil wuduk untuk isteri dia. Kumpul mandikan anak tersebut yang degil biut tegak tu. Tegak. Mandikan dia. Kalau dia tanya ayo apa ni? Mandi je. Ni ayo bapak dengan mak kamu. Sama kan? Mandi kan? Ya hilang kejahatan degil-degil biut kau tu. Ya, mandi. Kalau boleh mandi sebelum maghrib, ya, insya-Allah. Kena baca tuan-tuan pada ayat tu pun dipersilakan, ya, jampi sebagainya degil. Ya, anak-anak sekarang ni kan degil kan. Kita dulu pun degil. Mak, jangan mandi lombong tu, buaya ada. Tak ada pun terjun. Cuba sekarang mandi lombong tu. Sekarang ni. Tengok penggerun. Ya, termasuk teman. Dulu kan kira apa lombong dekat Simpang Pulai tuan-tuan, lombong. Lombong, terjun, tak takut apa. Ya, sekarang ni tua ni terjun, mampoi. Ngetau. Sebab apa dulu boleh, sekarang tak boleh? Sebab dulu tak ada ilmu. Sekarang dah tahu. Kira degil ya. Tak ada ilmu. Sekarang dia ada ilmu. Ada bahaya. Lutut sakit, tak berenang nama kan gitu. Wallahu alam tuan-tuan. Cukup sekadar itu saja. InsyaAllah kita jumpa pada bulan Ramadan ni kot. Ramadan tazkirah. Tazkirah Ramadan insyaAllah. Dan insyaAllah kita minta panjang umur lah. Panjang murah rezeki aja ya. 15,000 tahun ya. Masya Allah. Tak larat lu kat dunia ni. InsyaAllah. A'udzubillah minasyaitanir bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah ba'am wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajma'in. Allahumma hamdana bil Qur'ani wa ja'alna min nuran wa rahmah. Allahumma zakkina min nasyina wa 'allimna min jahilna wa rizqna tilawatahu anna al-nahar wa ja'alna min rabbil alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Walhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Minna wa minkum. Takbir. Allahu akbar.